A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Pertama sekali, sentiasa kita mengucap syafaat dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita sama kita hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan kewajipan kita dan bekalan kita. InsyaAllah kita telah selesai menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Sementara kita menunggu Isya, ada lebih baiknya kita sama-sama mengingati majlis yang seumpamanya. Bila kita ingat mengingati, sentiasalah kita berada dalam taqarrub, memohon dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala buat bekalan kita, insya-Allah. Hadirin sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya baca satu hadis sebelum kita nak tafsirkan surah An-Nazi'at. Satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyin illa u'tiya ma misluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana minal ladhi utituhu wahyan awha Allah ilayya فأرجعوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة atau kama qala. Hadis ini hadis sahih yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minal anbiya'i nabiyyin, tiada seorang nabi dari kalangan nabi illa man utiya ma misluh, melainkan dirinya diberikan tanda-tanda yang seumpamanya. Jadi nabi, seorang nabi di kalangan nabi, Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kenabian ataupun mukjizat kepada setiap nabi. Semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Amana alaihi al-bashar, tujuannya mukjizat itu adalah supaya orang ramai beriman dengannya. Didatangkan nabi-nabi, diberikan mukjizat kepada nabi-nabi supaya orang yang melihat kelebihan mukjizat itu mereka beriman. Mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa yang Allah kurniakan kepada nabi-nabi, dan sifat mukjizat ini tak boleh ditiru kan. Mana dapat ditiru? Kalau tongkat Nabi Musa dah boleh jadi apa? Ular. Kalau orang lain nak boleh tukar ular, itu sihir. Tapi tongkat Nabi Isa boleh jadi ular, itu mukjizat. Di mana tongkat itu pukul ke laut, terbelah laut tu kan. Jadi berjalan Nabi Musa,
Dan buka sekali lagi lautan cantum semula. Itu mukjizat besar Allah kurniakan kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Isa pula, ya, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Wa idh qala Ibrahim rabbi wa idh qala Isa Nabi Isa, ya. Qala Nabi Isa kan. Dia kata dia nak nak supaya menguatkan keimanannya. Qala awalam tu'min, adakah kamu tak beriman? Qala bala, memang ya Allah saya beriman padamu, kan? Walakin litatma'inna qalbi, akan tetapi untuk menenangkan hatiku, katanya. Kalau Allah suruh apa? Ambil seekor burung, potong, kan? Kemudian letak ala jabalin, letak di tiap-tiap apa? Tiap-tiap gunung. Sana letak satu, ni letak satu, ada empat potongan. Lalu disuruh burung tu balik, kemudian burung tu cantum semula, hidup semula, kan? Kerana kekuasaan Allah itu menandakan itu mukjizat Nabi Isa. Juga kepada nabi-nabi yang lain, itu tanda-tanda, kan? Tujuannya adalah untuk supaya orang ramai beriman dengannya, ya. Lalu Nabi kata, wa innama kana minal ladzi utitu wahyan, dan bahasanya yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Wahyu, yakni siapa? Nabi Muhammad SAW kata yang diberikan kepadaku adalah Al-Quran, sebagai tanda mukjizat sepanjang zaman, sehingga kita lihat pada hari ini, kita baca, kita amal, kita lakukan dengan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebagai panduan hidup kita sehingga ke akhir zaman, sampai bila-bila tak akan cacat cela. Sebab itu Nabi kata ini yang paling berat. Hak bulan terbelah dua tu mukjizat juga, tetapi Al-Quran lagi besar. Menggunakan Allah kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qawlan saqila, ni satu perkataan yang sangat berat. Nabi terima sampai berpeluh, getar, kan? Sampai berpeluh dia terima beberapa ayat sahaja, kan? Begitu sekali mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kali ini yang kita tafsirkan, yang kita baca, yang ramai semua kali baca ayat-ayat Al-Quran Karim. Jadi dia kata Allah mewahyukan kepadaku, wahyan awhahu Allahu ilayya, Allah mewahyukan kepadaku Al-Quran ini, yang bukannya ciptaan aku. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang mukjizat, yang diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihissalam, kan? Secara mutawatir, direct tu, kan? Secara mutawatir daripada Fatihah sampai Nas. Membaca ni dikira ibadah. Rugilah orang tak baca Al-Quran, ya. Sedangkan membaca Al-Quran itu ibadah yang akan diberi ganjaran yang lebih besar, kan? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad Al-Quran Karim yang tak pernah bengkok. Sekali pun tak pernah bengkok. Dia sentiasa lurus Al-Quran ni. Wa yubashshirul mu'minin, bergembira kepada mukmin bahawa saya membacanya ajran hasanah, satu ganjaran yang baik. Rugilah orang tak tahu. Orang tak mahu baca Al-Quran, orang tak mahu belajar Al-Quran, orang tak mahu mengikut Al-Quran, rugi, ya? Kerana kita mati esok, ini akan ditanya, wa ma imamuka, wa ma kitabuka, apakah kitab kamu? Bila ditanya nanti, masa dekat kubur kita mati,
Salah satu tanyaannya, apa kitabmu? Kan kita tak tahu dah. Tapi orang yang tak mau ni tahu ni. Kadang-kadang memang dia tak tahu. Wah, rugi betul orang ni. Jadi wahyu ini sampai ke bila-bila yang Nabi SAW beritahu. Nabi beritahu, fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Dia kata, aku berharap, kata Nabi, aku berharap agar akulah Nabi yang paling ramai pengikut pada hari kiamat. Bagi tak Nabi? Nabi bangga ramai pengikutnya pada hari kiamat. Pengikut yang mengikut Al-Quran Al-Karim. Itu maksudnya, bila nak sampai mukjizat ini, yang disampaikan kepada kita secara bermashaf. Ya, mushaf ni mushaf Al-Quran Al-Karim. Asalnya tak ada tulisan kan? Mana ada tulisan? Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi. Kepada Nabi pula baca kepada sahabat. Sahabat ni bila dia dengar Quran, dia hafal terus. Dia terus dia hafal macam dia bukan macam kita hafal ni. Dengar dia terus masuk sini ya. Sahabat ni. Dan ada juga dikatakan wahyu itu turun tulis-tulis di batu-batu, di pelepah-pelepah, pokok-pokok, kulit-kulit pokok, sehingga dihimpunkan sehingga Nabi kita wafat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar perintah supaya tulis Al-Quran, kerana ramai yang tak tahu baca Al-Quran. Kena tulis. Ramai para hufaz, para penghafal Al-Quran ketika itu berperang, gugur syahid. Ramai, ada katakan 70 lebih orang syahid penghafal Al-Quran. Tentu sekali pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar rasa macam bahayalah kan kalau tak ada orang lagi penghafal ni, kurangnya penghafal Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar cadang kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi tak buat, macam mana nak kita buat? Aku bimbang, kata Sayyidina Umar, penghafal Al-Quran tak ada. Siapa yang akan menyampaikan Al-Quran? Fikir, mungkin ini adalah satu daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punya ilham lah kepada Sayyidina Abu Bakar. Setujulah. Buatlah Quran ni. Panggil para sahabat. Para sahabat pun tak sanggup. Zaid bin Harisah ni pun tak sanggup. Kalau kira katanya cangkul bukit tu pindah ke sana, sanggup. Ni nak tulis Quran tak sanggup. Ya. Sedangkan Nabi tulis tu qaulan saqilan tersebut tu. Masya-Allah. Ya. Pujuk ramai dia lah di kalangan sahabat, pun sangguplah, bolehlah apa punya cadangan tu. Sehingga Sayyidina Uthman yang itu pada mazhab Uthmani tu, bila dituliskan Al-Quran, diambil satu tempat, kemudian disebar ke tempat lain, maka Al-Quran itu tersebar luas. Sehingga pada Khulafa Ar-Rasyidin, sehingga ke Bani Umayyah, ada seorang Abu Aswad Ad-Duwali. Abu Aswad Ad-Duwali ni dia memperkenalkan baris. Dulu tak ada baris. Semua baca kira betul dia. Dan ada yang mengatakan bacaan kami betul, bacaan pihak sana yang betul. Jadi bertelaga. Tak tahu siapa yang betul dari segi nahunya. Datanglah Abu Aswad Ad-Duwali. Dia membaris atas, baris bawah, baris depan, bertanding kan. Ada pula tanda mati, tanda serbu. Sehinggalah pada peringkat kita ni kita boleh membaca. Kan? Alhamdulillah. Itu dikata sepanjang zamannya Al-Quran Al-Karim, mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segi bahasanya, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fatu bi suratin min mislihi in kuntum shadiqin. Kita tak adalah ragu. Ada orang ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu tentang Al-Quran, cuba datangkan satu ayat ke kamu yang benar.
Pada bahasa-bahasa Al-Quran ni, bukan bahasa ni biasa, adalah bahasa mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Pada zaman musyrikin Mekah dulu, dia cukup bencilah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, siapa lagi, Abu Sufyan, benci dengan Nabi ni apabila baca Quran. Mereka ni tak dapat hidayah, kan? Ada seorang namanya Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah ni seorang tokoh bahasa. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ni panggil Walid. Walid, kau jumpa Muhammad, kau lawan bahasa dia. Aku tak suka dengan bahasa dia baca tu. Kau lawan sikit bahasa dia tu. Dia nak challenge dengan ayat-ayat Al-Quran Karim. Walid ni bapa kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni siapa? Panglima perang, kan? Panglima perang orang Islam masa perang Uhud. Dia lah yang duduk di atas bukit panah tu, pemanah tu, dia yang ketua. Khalid bin Walid, Rasulullah lantik dia, kehebatan dia memang seorang pejuang agama ni. Nabi percaya ke dia. Khalid ibn Walid. Walid tak, bapak dia tak Islam. Bapak dia ahli bahasa, orang kaya. Keturunan Nabi juga tu, keturunan Nabi Al-Makhzumi. Walid ni dia orang yang kaya. Kaabah rosak, dia orang mana? Dia ni sebagai separuh harta dia tu, kekayaan dia tu dibina untuk Kaabah. Kan? Kalau sekarang ni siapa? Kalau dulu Bin Laden tak ada dah yang jaga Kaabah ni. Dulu dia lah ni Walid Al-Mughirah. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembesar-pembesar ni, Abu Sufyan, Abu Lahab, apa lagi ni, Abu ni, Utbah ni, dia nak tengok si Walid ni jumpa Nabi, lawan perkataan bahasa Nabi. Nabi bukan bahasa dia, bahasa Al-Quran. Jumpa Nabi. Dia bercerita lah ni, jumpa Nabi. Kata dia, wahai Muhammad, saya nak dengar ayat yang kau baca tu. Lepas ni aku pula, aku dengar tu. Dan Nabi kita baca, apa yang dia baca tu? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selalu kita dengar ayat ni dekat mana? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dekat mana kita biasa dengar ayat ni? Khutbah Jumaat. Hanya khutbah Jumaat ni. Bila kita ingat khutbah Jumaat, inilah ayat yang Nabi baca depan siapa? Walid Al-Mughirah tu tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah memerintah kamu berlaku adil dan ihsan. Wa ita'i dzil qurba, tolonglah orang yang saudara-saudara kamu, orang yang dekat. Qurba ni dekat lah, mak bapak kita ke, anak kita ke, adik-adik kita ke, jiran-jiran yang kita kenal dekat, macam dalam surah ni, kan? Dzil qurba wa yanha 'anil fahsya, supaya menegah daripada perkara yang buruk, keji. Anil munkar, dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, kan? Wal bagh wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya'idzukum, supaya mudah-mudahan kamu mendapat pengajaran daripada apa yang kamu lakukan. Bila dengar ayat tu, kau ulang lagi, dia suruh ulang lagi, Nabi suruh baca lagi, ulang lagi, kata Mughirah. Dia tengok-tengok tau, macam mana nak balas tu, nak balas bahasa Al-Quran. Terkena-kena tengok muka Nabi macam tu, patah balik. Tak jadi nak lawan. Dia tengok,
Patah balik gitu je. Tak cakap apa tu. Kata nak berlawan dengan bahasa Al-Quran tadi. Tak jadi, tak dapat. Bila ketua-ketua Quraisy tadi tengok si apa nama tadi, Walid ni, macam mana minta Nabi tadi, dapat lawan tak dia? Wallahi laqad kata sami'tu min Muhammad, kata anifan, baru sebentar tadi aku jumpa dia. Usah dia sekejap ni aku jumpa dia. Anifan, kalaman, aku dengar kalaman, aku dengar perkataan tadi. Ma kana kalamu min ins wala kalamu min al-jins. Itu bukannya kalam ataupun percakapan bahasa manusia, dan juga bukan bahasanya jin. Inna lahu la halawah, sesungguhnya bahasa dipakai itu sungguh manis, indah katanya. Bila dia kata macam tu, pemuka-pemuka Quraisy sedap dah terpengaruh oleh Muhammad lah tu. Nak ikut Muhammad. Macam mana kamu nak ikut Muhammad kan? Nak lawan lagi? Tunggu dulu, bagi aku tempoh masa. Macam mana aku nak membenarkan tidak ada perkataan-perkataan yang dibaca oleh Nabi tadi, kan? Lepas tu baru dia berkata, gini macam ni lah, apa yang kamu kata itu memang betul. Itu bahasa sihir dia pakai itu. Dia tak memandang. Dia tahu rasa terpegun tadi. Dia kata perkataan tadi, perkataan itu manis. Manis itu adalah bahasa sihir, bukan bahasa dia. Muhammad tu memang sihir. Jadi dia bukan dia tak tahu Walid ni, dia kena malu, kena di sekitar-sekitar tu, sekitar-sekitar tu bukan malu pada pemuka Quraisy saja. Orang-orang mengikut pemuka-pemuka Quraisy ni tentu sekali menghina. Kalau dia membenarkan perkataan Nabi, sudah tentu dia rasa dia terhina ni, Walid ni. Bukan dia tak tahu itu bukan kalam Nabi, bukan sihir. Dia tahu. Dengan keadaan itu, dengan hatinya balik-balik macam tu, Allah Subhanahu wa taala beritahu, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Ini ayat yang turun kepada apa nama ni, Walid al-Mughirah ni. Biarkan dia, kata, aku uruskan. Allah sendiri yang take over. Dia kata ayat ni, tafsir-tafsir menyebut ini ayat memang turun kepada Walid al-Mughirah. Zarni, biarkan dia, biar dia. Wa man khalaqtu tin. Siapa yang aku cipta dia seorang-seorang dulu, dia ni aku take over, kata Allah Subhanahu. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku beri dia kaya, aku beri dia kemewahan, keselesaan. Macam ni dia buat. Macam tu kata kita kan, aku beri dia semua, apa balasan kamu? Tak ada apa aku dapat. Anak lagi siaplah. Wa banina syuhuda, dan anak yang ramai, anak yang masyhur. Siapa dia tadi? Anak dia tadi Khalid ibn Walid, itulah ya, panglima perang kan. Siapa tak kenal Khalid ibn Walid kan? Panglima perang. Itu salah satu daripada contoh besarnya ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tuliskan pada kita Al-Quran Karim yang kita baca malam ini kan. Itu salah satulah cerita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita sambung lagi dalam surah An-Nazi'at berdasarkan kepada cerita-cerita mukjizat Al-Quran Karim. Kitabullah fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Inilah kitab Allah. Dia kata kitab Allah wa khabaru ma ba'dakum. Dia mengkhabarkan, menceritakan apa yang berlaku sebelum dan selepas kita. Fihi naba'un man qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dia menceritakan khabar kita sebelum ni dan menceritakan berlaku selepas ni apa dia. Apa Al-Quran semua ada dah dalam tu. Kan? Kita akan terima benda-benda yang di depan kita ni, apa berlaku selepas ni, wallahu a'lam.
Kan macam COVID kita tak tahu, tapi Allah dah cerita dalam Quran. Ni berlaku ni depan. Dah ada dah Allah. Sesuatu yang berlaku pada zaman kita akan datang bahkan berubah. Semua yang Allah Subhanahu Wa Taala berubah ini cerita dalam Al-Quran Karim. Kita tak hidup dah masa tu. Mati dah, kita tak ada dah. Tapi satu bangsa yang lebih up to date lagi dah. Wallahu a'lam bisawab. Tapi Al-Quran ni cerita. Kita sambung, kita baca. Dia yang sambung daripada surah An-Nazi'at ayat ke-6 ni, yauma tarjufu ar-rajifah. Di hari akan bergoncanglah sesuatu yang bergoncang. Ayat ke-6 surah An-Nazi'at. Yauma tarjufu rajifah. An-Nazi'at. Ingat tak An-Nazi'at juzuk ke-20. An-Nazi'at yang mencabut apa nama ni? Malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat yang mencabut nyawa. Ni tadi. An-Nazi'at muka surat. Tengok. An-Nazi'at. Jumpa. Muka surat 583. Bawah tu. Ayat yang ke-6. Yauma tarjufu rajifah. Ini kita dah baca dah minggu lepas. Tapi belum ditafsirkan. Di hari akan bergoncanglah sesuatu yang bergoncang. Ya. Tatsba'uha rajifah, diikuti pula oleh iringannya. Qulubun yawma idzin rajifah, hati pada hari itu akan berdebar-debar. Absaruha khashi'ah. Itu saya bacanya. Bukan absar. Absaruha khashi'ah. Ya, mereka apa nama? Dia kata pemandangannya akan tunduk ke bawah. Jadi ayat ini mengatakan di hari akan bergoncang. Sebelum ni kita telah mengatakan bahawasanya An-Nazi'at mana malaikat yang mencabut nyawa kan kepada mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran tempoh hari mengenai orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala dicabutkan nyawa satu persatu. Dari selain begitu dan selalu berpindah dan beredar yang beredar lekas, maka yang berlomba laju, maka yang mengatur perintah, para malaikat semua. Jadi pada malam ini diceritakan pada kita 6 ayat ni. Benar pergi dah lah. Tu. 6 ayat ni. Iaitu di hari yang bergoncang sesuatu yang goncang. Maksudnya yang bergoncang sesuatu bergoncang iaitu bumi tempat kita hidup ini. Bumi kita akan bergoncang. Ya. Ia hanyalah satu di antara berjuta-juta berkata bintang di dalam alam yang bebas ini. Salah satunya bumi kita akan bergoncang. Ditiup sangkala wa nufiqa fi suri fasa'iqa man fi samawati wal ardh. Ya, ditiupnya sangkakala yang pertama ni, maka bumi kita bergoncang. Kan? Bumi dan langit semua dah habis bertabuhan. Kalau yang berlaku time tu, apa yang berlaku dengan kita agaknya? Macam mana kalau bumi bergoncang? Ya? Bumi ni bergoncang. Yang katakan apa nama gempa bumi, quake ni pun kita rasa macam tu dah pening lagi. Apa lagi dia tu bergoncang segoncang-goncangnya. Alam semesta, goncangan bumi itu hanya sesuatu yang kecil belaka, tetapi yang kita yang hidup di dalamnya, kegoncangan itu adalah maut. Di hadapan kita mautnya. Bagi Allah goncang tu sikit je, tak ada apa dia. Dia nak habiskan alam ni kan. Ya. Diikuti pula dengan iringannya. Yang ayat yang ketujuh tadi, diikuti oleh iringannya. Maksudnya sesudah goncangan hebat yang pertama akan datang lagi goncangan yang kedua yang lebih dahsyat.
Goncangan yang kedua ni, goncangan yang pertama seluruh alamnya habis, kita pun habis juga dah. Bila tiup sangkakala yang kedua, kita dibangkitkan di mana? Balik dibangkitkan mana? Kubur. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita dari kubur kita ni? Kita tertanya-tanya kan. Itu udah tiupan yang kedua. Yang tadi pertama, man yunfakhu fis-suri fasa'qa man fis-samawati wal-ard thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup yang kali kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka apabila kamu dibangkitkan, kita bangun, kita dari kubur kita, kamu melihat, yanzurun, kita melihat nanti berlaku ketika itu. Ya, kita dibangun berlaku kita. Apa yang jadi pada kita ni? Ya, pada kita itu kita dibangunkan. Apa jadi? Menurut suatu tafsir Ibnu Abbas, kegoncangan dua kali itu ialah permulaan kehancuran bumi dengan datangnya kiamat kubra. Tetapi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang pertama ialah maut dan yang kedua adalah permulaan pertanyaan di kubur. Kita dibangkit dari kubur tu, yang kedua tu. Orang dulu sampai sekarang ni dia kubur tu, tetapi mereka berada dalam transit tu. Transit duduk lama dalam tu, belum lagi dibangkitkan. Kita dibangkitkan nanti bila tiupan yang kedua tu. Baru ada pertanyaan kita tu. Barulah dihisapkan kita tu. Barulah kita dah ingat dalam surah An-Naba tu, kita beratur di padang mahsyar tu, tak boleh bercakap. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Di hari kita akan berbaris, yaqumur ruh kita ni, kita sendiri ni, kita yang kata mukhalladun, sentiasa bukan tua, bukan muda lagi, bukan tua lagi. Kita berada dalam orang yang cute masa tu. Orang muda lah. Khalladun, artinya orang yang muda. Kita beratur macam tu, ibarat macam askar ataupun polis dalam berbarisan, walaupun kena gigit nyamuk, walaupun ada lalat, walaupun dalam panas, tak boleh gerak. Tengok saja lalat tu, itu je. Kalau gerak kena kan. Begitulah kita beratur berbaris-baris di depan Allah Subhanahu Wa Taala serta malaikat-malaikat juga. Wal malaika la yatakallamuna, tidak boleh bercakap. Yatakallamu, tidak boleh bercakap, tak boleh bersembang, tak boleh orang kata cuit-cuit orang sebelah-sebelah, tak boleh. Tegak saja. Macam mana tu? Allahu Akbar. La yatakallamuna illa man adina lahu Ar-Rahman, melainkan kalau diizin oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang Rahman, yang boleh pada ketika itu dibenarkan untuk bercakap. Tak boleh bercakap. Begitulah keadaannya, kita akan ditanya di kubur apabila tiupan sangkakala. Nak tunggu tu tuan-tuan, sebelumnya kiamat, di kubur sana. Kubur kata Nabi ni dekat dah. Kita ni dah tahu lagi kan. Ramai yang kita kenal meninggal time ni. Ya, dah saya umur yang baru muda pun dah pergi meninggalkan kita. Sekejapnya. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada dalam besi yang kukuh sekalipun. Mati akan mendapatkan kita semua. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sampai, kita tak kira cepat ataupun lambat. Ada dalam ayat-ayat yang berjumpa di kubur, waktu kita dikubur, orang talqin kita, orang talqin kita kan, faman zuhziya kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar
Wa udkhilal jannata faqad faz. Kata kita. Wal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Sebenarnya yang nak mati itu pun mati dah. Bagi yang baca itu, kita yang dengar tu kena ingat. Setiap yang bernyawa akan mati. Kita akan berada di alam akhirat kan. Faman zuhziha 'anil nar, dan siapa yang terlepas daripada api neraka, wa udkhilal jannah, masuk ke dalam syurga, faqad faz, maka dia orang yang berjaya. Masuk dalam syurga berjaya tak? Berjaya lah. Siapa tak nak kejayaan tu? Semua nak kejayaan tu, syurga dengan penuh nikmat. Faqad faz wa mal hayatud dunya. Allah beri perhatian kepada kita, beri yang pendengar ni. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Percayalah bahawa kehidupan dunia itu adalah semata-mata hiburan. Dunia ini hanyalah hiburan saja. Kita ni syok-syok sendiri, tapi tanpa memikirkan akhirat, kita tak akan berjaya ke syurga. Kita kena keseronokan dunia ni. Hibur, semua orang suka berhibur. Dengan lalai kehiburan, tiba-tiba kematian mendapatkan dia. Dia orang kubur tu lama lah, kita duduk lama lah situ lama-lama. Dan kita nak kubur ketika kubur kita luas, terang benderang, duduk jumpa-jumpa, lepas tu pula bersama dengan orang-orang yang soleh. Kemudian seterusnya ayat yang ketujuh, qulubun yawma idzin wajifah. Yang dimaksud qulub ialah hati. Yawma idzin, ketika itu, wajifah, akan berdebar-debar. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Pemandangannya akan tunduk ke bawah. Hatinya berdebar-debar, pandangannya tunduk ke bawah. Hati berdebar lantaran takut dan memikirkan persoalan yang akan dihadapi setelah meninggalkan hidupnya sekarang. Berdebar-debar hati kita. Kita tak tahu nak mati tu kan. Bila mati tu macam mana. Ni dunia dah goncang tu semua ni. Mati nak dekat lah. Berdebar-debar hati kita. Kemudian pandangan kita tunduk ke bawah. Dia pernah naik kapal terbang? Apa betul? Pernah rasa? Saya pernah rasa tinggi kelapa. Tinggi pokok kelapa ke apa? Dia jatuh, tak tahulah. Bukan saya buat macam tu. Memang. Ingatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naik kapal terbang. Benar kali lah saya naik kapal terbang yang Fokker, yang ada kipas ni. Masa tu sampai ke belah Pahang tu, sebelah Pahang, masuk Pahang, dia jatuh dah. La ilaha illallah, dah macam dekat bumi lah. Dia ni balik. Alhamdulillah, saya tak buat macam ni. Dekatlah hadapi sekali. Bila hadapi memang nampak lah, nampak pokok kelapa sawit je. Dia jatuh. Ya Allah, aduh tu dia kelapa sawit tu, Masya Allah. Ini kapal terbang yang kipas kan. Orang kata kapal terbang kipas ni selamat sikit, dia kontrol lagi. Kalau rosak sebelah sini boleh lagi. Tapi kalau Boeing tu, yang macam ni rosak sebelah ni tak boleh, dia tak boleh cover dah. Orang kata lah, na'udzubillah min zalim. Semua itu adalah kuasa Allah. Manusia ni usaha, itu kuasa Allah. Kita ini Allah je. Saya kalau dalam kapal terbang ni, fokus saya baca Quran lah. Suka baca Quran dalam kapal terbang. Baca Quran. Dia boleh apply kan. Biasanya saya akan baca ayat-ayat yang saya hafal betul. Pejam mata. Jadi-jadilah wah. Wallahu a'lam bissawab. Berdebar-debar, pandangan ke bawah. Dia kata sebab apa? Menasib yang akan berlaku selepas itu. Kegelisahan mengingati dosa-dosa yang telah lampau. Baru nak mengingatkan dosa, banyak dosa. Penglihatan tertunduk ke bawah kerana menyesal
yang tidak keputusan, umur sudah habis, buat kembali kepada zaman yang lampau. Zaman lampau tak akan balik kembali. Artinya banyak dosa yang dia lakukan. Mengingat dosa itulah, nak buat dah tak larat dah. Nak pergi haji. Pergi haji ni orang muda-muda ni kena ramai yang pergi haji. Yang umur tua-tua dah tak benar kan pergi haji. Tetapi malang, nama dah naik, 2 kali naik tak nak pergi haji. Tak nak pergi haji, sayang. Dalam keadaan duit ada, kemampuan ada, muda. Kalau kita sudah tua, susahlah. Ya, sebagai pengalaman saya, ialah alhamdulillah lah kita dapat membantu orang tua sebab kita muda. Masa tu kita kuat. Ya, kesian nak pergi ke Masjidil Haram pun berjalan jauh. Kan, berbukit pula. Terpaksa lah solat dekat mana? Dekat lift. Solat dekat lift tu dia. Boleh kebanyakan haji yang sudah berumur, dia tak dapat nak jalan, dia solat dekat lift. Cukup lah solat. Bila masuk waktu, solat. Bila macam saya nak keluar tu, ustaz nak pergi mana? Dia minta saya ni imam selalu. Dia imam dekat lift tu. Lift tu kawasan dia luas lah. Kalau nak ikut jemaah tu memang penuh kawasan tu. Sampai 5 sab. Ustaz nak ke mana? Jadi saya terpaksa menyuruh-nyuruh. Kalau saya nak keluar, awal saya keluar. Pergi Masjidil Haram. Dan kita rasa pun macam kalau tak ada imam juga, kita kena naik lah kan, membantu orang yang berumur. Dan cerita orang berumur payah sikit nak tahap-tahap untuk melakukan ibadah sempurna seperti orang muda. Kekuatan tu kurang. Sebab haji ni dia kena tenaga. Yang muda-muda memang sangat dialu-alukan. Kalau kita berada dengan keadaan muda, kita kena tawaf tu 1 kali pusing 1 kilometer. Sebab kita nak mengerjakan umrah lagi, kena banyak 2-3 kali. Sempatlah mengerja 5, 6, 7 kali umrah walaupun duduk situ. Pusing tu 1 kilometer. Maknanya 7 kali pusing 7 kilometer. Itu tawaf. Belum lagi sa'i. Sa'i. Lepas tu lagi, lepas sa'i lagi, kita nak balik ke asrama, tempat tinggal. Masya Allah, 1 hari lah. Dia tak sama dengan umrah. Haji ni memang satu perhimpunan yang sangat besar. Manusia berbagai-bagai macam. Itu doa Nabi Ibrahim, Bakkah mubarakah, Mekah dan penuh dengan keberkatan. Tentu yang disemati sekalian, itulah yang kita hadapi kelak ya, di hari akhirat bila ditiup sangkakala yang pertama. Baik berhadapan secara besar pada kiamat yang besar pula dan menutup dunia ini. Dunia ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilanya wallahu a'lam bisawab. Tanda-tanda kecil ni banyak tuan-tuan. Tanda-tanda kecil banyak, tapi tanda besar dan kecil bagi Allah, besar bagi kita. Ya, tunggu masa. Sebab Al-Quran dia bagi tahu selalu kita peringatan-peringatan tentang hari kiamat. Tetapi dia kata orang yang tidak mahu percaya yang menyangka bahawa hidup ini hanyalah hingga sini saja, dengan mati habislah. Hidup kita sampai sini, matilah. Tidaklah mereka mahu percaya bahawa manusia akan dihidupkan kembali. Kita akan dihidupkan kembali. Wa qalu idza misna wa kunna turaban wa izaman inna lamab'usun. Orang yang tidak percaya dia berkata, apakah kita mati nanti sudah menjadi tulang belulang, akan dihidupkan semula. Dia hanya tahu benda yang zahir saja. Benda yang gaib dia tidak beriman, dia tidak tahu. Jadi orang ini dikatakan orang yang tidak percaya. Termasuk kata orang yang kafir. Orang kafir mati-mati. Tapi orang Cina pun tahu juga kan. Orang Cina ni tahu juga mati ada juga ni. Waktu tengah hari dia kubur waktu tengah hari. Waktu tengah hari waktu lunch. Waktu lunch orang mati tu nak makan juga. Waktu dulu dia orang Cina mati ni, dia buat kereta, dia buat Mercedes. Sebab apa? Kereta dan Mercedes tu akan berjalan di sana. Di sana ada juga kereta untuk dia orang tumpang-tumpang.
untuk dia orang bawa-bawa. Tanya Cina. Ya, di sini nanti dia orang bawa kereta ni. Kereta Mercedes ini dia bawa sana. Itu kepercayaan dia. Bagi kita amalan, bukannya harta benda. Azan ya? Azan radio kan? Itu bukan azan original. Itu azan radio. Dan mereka akan berkata, sesungguhnya kita akan dikembalikan setelah pada lubang kubur, biarpun kita telah menjadi tulang yang hancur. Maksudnya situ ialah mendengar mana mungkin orang yang telah mati dihidupkan kembali. Orang kafir kata, mana boleh, dah matilah, mana pula dihidup kembali. Orang Quraisy dulu, kafir Quraisy pun begitu. Orang Quraisy kata, dah mati, dah jadi tulang pun dah tak ada apa nama kata, tulang kosong macam tu dah rapuh, dah menjadi apa nama, dah bercerai-cerai, takkan dihidupkan kembali. Maksudnya bukan tulang yang jenis itu. Yang dihidupkan kembali ialah roh kita tu tadi, yang hidup, sentiasa hidup tu. Roh kita kembali, dan kita akan kembali macam sekarang lah. Yang tulang-tulang tu tulang lah, yang kita hidup tu hidup macam ni lah. Tapi mukhalladu, sentiasa muda. Umur dia kata ulama tafsir, muda ni umur 23, 24, 25 macam tu. Tuan Haji dulu umur 23, 24, cuma ingat balik umur aku 23, 24, handsome tahun tu. Yang tu orang tergila-gila kat kita. Itulah keadaan kita muda. Jadi tidaklah mereka nak percaya manusia akan kembali. Mereka berkata, kalau begitu itulah kekembalian yang rugi. Maksudnya qalu tilka idzan karwatun khasirah. Mereka berkata kalau begitu itulah kekembalian kematian yang rugi. Kita bagi laluan azan dulu. Dan azan dulu ke? Sambung sikit. Tunggu ya. Okey. Tapi tak sedap orang azan tu. Boleh kita selesai dua azan. Allah. La Rasulullah. Qalu tilka idzan karwatun khasirah. Mereka berkata kalau begitu, kalau macam ni mati kita rugilah. Bila mendengar kata tulang berulang ni, sebenarnya hidup balik nanti. Kita akan hidup kembali walaupun kita dah jadi tulang berulang. Oh, kalau macam tu rugilah kita hidup lah ni kan. Kalau kita tak ada amalan, mati macam tu je lah, rugilah kita. Jadi kalau ada perkataan macam ni pada diri kita, segeralah kita beramal. Masa kata rugilah aku mati nanti tak ada apa-apa, baikkan aku beramal. Gitu. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka sesungguhnya hal itu adalah pekik sekali saja. Atau gedik sekali saja, atau sorak sekali saja. Artinya apabila saat itu datang, tidaklah ia memberi waktu dan peluang lama bagi manusia. Dia akan datang hanya dengan sekali pekikkan, atau sekali herdikkan, atau sekali sorak. Macam ni kan? Aduh, datangnya sangat mengejutkan. Artinya datangnya hari kiamat itu sangat mengejutkan. Cepat.
Sekali dia kata pekikkan sekali saja. Itu maksudnya. Di dalam surah An-Nahl, wa ma amruna illa kalamhil basar. Tidak ada perkara itu kami kiamat itu seperti satu petikan saja. Satu petikan saja berlaku di kiamat itu. Kemudian ayat yang terakhir, fa idzahum bis-sahirah, maka mereka pun berada dalam bumi yang tandus. Bumi yang tandus manusia. Bumi yang tandus tu apa? Bumi yang tandus inilah padang mahsyar tu. Di padang mahsyar tu tandus. Matahari dekat dengan selingkar kalau kita. Sangat panas. Sangat panas. Artinya sedangkan manusia berlengah-lengah lalai, kiamat tu datang tiba-tiba tadi dengan hanya sekali pekik saja atau dengan sekelip mata saja, keadaan berubah sama sekali. Maka dia kata tersebutlah bahawa serunai sangkakala itu akan berbunyi kali yang kedua. Bunyinya semuanya mati, berbunyi pula lah serunai sangkakala pembangunan. Maksudnya sangkakala yang kedua tadi, kita pun dibangunkan, kita pun diletakkan di padang mahsyar sambil-sambil kita melihat suasana tempat yang tandus. Dia kata, maka bagilah manusia semuanya bersusun, bersaf-saf yang tadi, yang surah An-Naba kita dah baca, untuk memberi kumpul di padang mahsyar. Seketika dibangunkan dari kematian itu, mereka dapati diri mereka telah keluar dari alam kubur. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Ini adalah janji Allah, Tuhan yang Rahman, dan benar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Jadi datanglah ke bumi yang telah mereka lain bentuknya dari yang dulu. Bumi yang telah hancur, bumi yang telah lebur, yang telah tandus. Bumi yang telah lebur, yang tandus, habis dah. Tinggallah kita berada di padang mahsyar, kita berkumpul dan akan dihisapkan di sana. Itulah maksud pada ayat-ayat yang 1 dan yang 6. Ayat 6 hingga 14 yang kita tafsirkan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah akan datang kita akan sambung ayat 15 hingga ayat 20, di mana ayat itu akan menyatakan tentang kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga kaumnya. Nabi Musa dengan kaumnya, Fir'aun dengan orang-orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma arzuqna fahma, Allahumma nawwir bi nur 'ilmik, Allahumma ab'idna an-nisyan, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.